yang memaparkan kehidupan harian dan gaya hidupnya sebagai seorang lelaki. Kejap. Aku bingung guys. Sebentar. Tajuknya ini kan 6 selebriti tukar jantina. Nah, kalau di part yang Amy Akademi Fantasia 3 ini berarti dia dari perempuan ke lelaki. What? Guys, biar betul lah. Keempat, Jessie. Jessie. If a person who is strong is those who have already faced failure. Kalau kalau dari suaranya udah nampak ini lelaki sih. Dari suaranya pun I'm strong, Abby. Oke, waalaikumsalam. Udah nampak nih kalau dia lelaki nih. Oke. Jujur ini kalau semisal tidak ada yang membedakan kalau dia seorang lelaki, aku pasti akan menyangka dia seorang wanita, guys. Karena dari segi visual ya, nampak seperti wanita nih. Nah kan, nampak seperti wanita kalau begini dia. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Sesuai dengan gambar dan tajuk di video saya kali ini, karena memang kebetulan ada satu request dari di Instagram. Nah, dari Rudy Ruat sini, guys ya. Oke, ada 6 selebriti tukar jantina. Jantina ini maknanya apa, guys? Jantina. Jantan betina atau gimana nih? Oke. Mungkin macam lady boy, maybe. Jantan betina. Oke, dari jantan ke betina, begitu atau gimana nih, guys? Biar betul. Oke, dan video ini, guys ya, saya dapatkan dari channel Kak Ponti nih, geng. Nah, ini kalau kalian tonton di sini ya, layar kalian masing-masing nih. Nah, video terbaru yaitu 6 selebriti yang tukar jantina. Oke, ternyata ada banyak, guys. Ya, kita coba subscribe dulu ya. Oke. Selengkapnya tentang channel ini. Oke, lokasi Malaysia, Kak Ponti. Waduh, seram juga nih. Manja tapi pedas. Manja tapi pedas. Oke. 6 kisah kejatuhan selebriti wanita. Nah, ini ya. 6 selebriti wanita di Oke, maybe ini boleh dijadikan referensi untuk kita reaction selanjutnya, guys. Setuju tak? Tapi sekiranya kalau yang case-case seperti ini ya, lalu kemalangan maut, sepertinya aku rasa jangan, guys ya, kasihan ya. Karena agak-agaknya kalau kita buat konten di atas penderitaan orang kan ya macam mana kan, guys ya. Oke, ada juga 6 kematian tragis vokalis kumpulan. Nah, ini ya. Oke. Pergaduhan keluarga selebriti. Janganlah. Kalau meninggal dunia, ini aku kalau silap pernah juga nih ya mengulas. 6 personality TV kawin VIP. Nah, ini boleh nih ya. 6 case selebriti hilang. Nah, ini sampai sekarang masih belum ditemukan ya, di mana dan apa yang berlaku ya. Masih banyak loh, guys. Nah, ini bagus nih. 6 kematian selebriti yang dicemburui. Nah, ini bagus nih, geng. Boleh jadikan inspirasi kan ya. Oke. 6 case curang. Nah, ini pernah viral nih. Masih banyak loh. Oke. Tapi rata-rata memang berhubungan dengan selebritis, guys ya. Yang terkena penyakit lah, yang selebriti menjadi datin muda lah ya. Waduh, banyak nih. Oke lah, kita akan coba untuk melihat ya, bersama-sama sesuai dengan request kita kali ini. 6 selebriti tukar jantina biar betul. Karena setahu aku, guys, yang cukup famous ya, itu adalah Nur Sajat. Nah, yang cukup famous ya.
Tapi rupa-rupanya ada lagi nih geng. Jadi macam seperti Lucinta Luna ini geng ya. Ini kalau kalian tengok Lucinta Luna ya, di video dia baru-baru ini datang ke podcast, rupa-rupanya semakin kesini dia semakin menyesal guys atas dasar pilihan yang dia buat. So ini mungkin pesanan untuk sesiapapun yang ada di luar sana, ketika ingin merubah jati dirinya dari lelaki menuju ke perempuan, itunya dihilangkan. Suatu saat Allah Maha membolak-balikkan perasaan ya. Allah Maha segalanya. Jika dibolak-balikkan saja mudah, apalagi kita geng ya. Akhirnya yang terjadi penyesalan ya. Lucinta Luna tak bisa balik, tak boleh balik seperti dulu menjadi pria sejati guys. Nah ini kalau kalian coba tengok ya, searching Lucinta Luna terbaru, itu pasti muncul video-videonya guys ya, penyesalan yang ada. Oke guys, kita akan coba nonton sama-sama seperti apa video dari Kak Ponti, dan ini sekaligus menjadi pengajaran juga lah buat kita geng ya. Oke, dengan tajuknya adalah 6 selebriti tukar jantina. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua guys ya. Tapi sebiasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys. Dan biasanya saya letakkan link shopping ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Oke, kita akan coba nonton bersama-sama guys seperti apa video dari Kak Ponti nih. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Mi. Oh, Jom duduk dek. ini Macam mana tu ya? ini. Awak kena move. Awak jangan malas. Yes. Awak kalau tak boleh bawa botol buka, awak carry, junjung. Saya cuba. Saya cuba. Ini. Fenomena pertukaran identiti jantina Wah. dalam kalangan selebriti di Malaysia Ini sajat merupakan nih. satu isu yang sering mencetuskan polemik berpanjangan dan perhatian luar biasa daripada masyarakat. Sebagai figura awam yang sentiasa berada di bawah mikroskopik pemandangan komuniti, keputusan untuk melakukan transisi jantina bukan sahaja memberi kesan kepada imej dan kejayaan seni mereka, malah seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya serta kerangka undang-undang sedia ada. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari Okey, ini Kak Kak Ponti Ponti. TV akan menyenaraikan 6 selebriti Malaysia yang telah pun menukar jantina. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa Okey. untuk subscribe dan Subscribe, tekan guys. butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Adam Warren. Adam Warren. Okay, so in life, being a trans, one must actually embrace the fact that not there'll be people who support you. There will Aduh, be sayang sekali. Padahal handsome loh guys. Tapi tukar jadi jantina. Alamak. Oke. people who doesn't support you. If you're not strong enough to face all of that, then I suggest that you do not become a trans. A trans is a personal journey anyway. Correct. Well, one of Adam Warren ialah seorang pelakon, pengacara televisyen dan personaliti media sosial. Kisah Adam Warren bermula dengan trauma sejak zaman kanak-kanak apabila beliau mendedahkan pernah menjadi mangsa gangguan seksual yang berpanjangan. Satu titik trauma hitam dia. yang menurutnya memberi kesan mendalam terhadap perkembangan emosi dan identiti dirinya. Meskipun dibesarkan dalam persekitaran yang berbeza, malah pernah berkhidmat sebagai pembantu padri, beliau akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam pada tahun 2014. mu'alaf. Kehadirannya dalam program realiti keagamaan pencetus ummah musim pertama sebagai mu'alaf yang berkongsi kisah penghijrahan telah menarik perhatian ramai dan memberi inspirasi kepada masyarakat. Namun, fasa kehidupan beliau seterusnya dipenuhi kontroversi apabila beliau mendedahkan secara terbuka bahawa dirinya adalah seorang hunsa dan memohon Hunsa? bimbingan daripada pihak berkuasa agama kerana kekeliruan identiti jantina yang dialami sejak usia 5 tahun. Beliau Wah. meluahkan rasa terkilan kerana mendakwa kurang mendapat sokongan daripada rakan-rakan seagama selepas pendedahan tersebut selain berdepan kegagalan dalam perniagaan. Baru-baru ini beliau muncul semula dengan identiti wanita menggunakan nama Warren Wardina Fernandez secara Wardina, terbuka mengaku sebagai transgender dan menyatakan bahawa perubahan imej tersebut adalah keputusan nekatnya selepas sekian lama berselindung demi memenuhi kehendak orang sekeliling. Oke, yang pertama adalah Adam Warren. Ya, jujur aku tak begitu kenal sih guys. Tapi kalau melihat dari cerita track record dia, ternyata dia seorang mu'alaf ya.
Dan sekarang dia berubah jadi seperti ini. Aduh, padahal lu handsome loh bang kalau jadi lelaki bang, serius ya. Kalau jadi seperti ini, comel tak, handsome tak, haram iya bang. Sorry to say guys ya. Ya katanya sih dia macam ini dikarenakan trauma guys ya, ada trauma di ketika masa kecil dia. Udahlah kalau lelaki dia handsome loh guys ya. Aku tak bisa berkomentar apa-apa lagi. Nah ini dia ada berubah nih dia nih ya. Nah ini nih sampai tumbuh. Nah ini kan, oke, dia dah dirubah nih ya. Amazing. Apanya yang amazing? Bang, padahal kalau dia jadi lelaki handsome guys. Jadi seperti ini, bang. Oke lah. Gimana geng, menurut kalian? Boleh komen lah di ruang komentar ya. Sangat disayangkan sekali nih guys ya. Oke, next video. 5. Yasmin Ahmad. Ahmad. I write from memory in my life. I was married to an Indian before, now married to Chinese, and before that I had a Malay boyfriend, Indian boyfriend, Portuguese boyfriend. So because I write. Kisah Yasmin Ahmad sering dikaitkan dengan naratif mengenai identiti jantinanya. Walaupun secara rasminya beliau dikenali sebagai seorang wanita sepanjang kejayaan seninya di Malaysia. Beliau merupakan graduan dalam bidang psikologi dari Newcastle University, England dan memulakan kejayaan dalam bidang pengiklanan di Leo Burnett. Dakwaan bahawa beliau dahulunya merupakan seorang penyanyi lelaki bernama Zulkifli Ahmad yang pernah memenangi tempat dalam bakat TV atau bintang RTM di era 70-an sering tular disokong oleh rakaman video lama yang menunjukkan persamaan wajah yang ketara. Beliau juga dikatakan pernah aktif sebagai pemain bola sepak sebelum berhijrah ke luar negara, di mana desas-desus menyatakan beliau menjalani pembedahan pertukaran jantina di London atau Singapura. Sekembalinya ke tanah air, beliau membina legasi besar sebagai pengarah filem dan pengarah kreatif iklan Petronas yang menyentuh hati rakyat Malaysia melalui karya seperti Sepet, Gubra dan Talent Time. Mengenai status perkahwinannya, Yasmin berkahwin dengan Abdullah Tan Yu Leong pada tahun 2003. Selepas pemergiannya pada tahun 2009, perdebatan mengenai status jantina beliau kembali hangat. Ada pihak yang mendakwa beliau dilahirkan sebagai hunsa dan memilih untuk menjadi wanita berdasarkan kecenderungan biologinya. Walau bagaimanapun, beliau dikebumikan sebagai seorang wanita mengikut pengenalan diri rasminya dan keluarganya sentiasa menyifatkan beliau sebagai seorang anak perempuan, kakak dan isteri yang sangat disayangi. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un guys. Ternyata sudah meninggal ya. Ini sorry to say, Yasmin Ahmad ini sebenarnya perempuan atau lelaki nih? Aku bingung nih guys. Nah, pernah pada era 70-an sering tular Yasmin Ahmad, Zulkifli Ahmad. Daripada striker bola kepada pengarah tersohor. Emang dia atlet ya? Atlet sukan. Zulkifli Ahmad, Yasmin Ahmad. Ini agak pelik nih guys, aku bingung nih. Jadi sebenarnya dia nih lelaki atau kalau saya lihat nampak seperti perempuan sih guys. Sekembalinya ke tanah air, beliau membina legasi besar sebagai pengarah film dan pengarah kreatif iklan Petronas yang menyentuh hati rakyat Malaysia. Ini macam seperti perempuan nih kalau begini. Gak ada lelakinya sama sekali, tapi aku tak pastilah. Karena tadi kita tengok dia dikuburkannya sebagai wanita. Kan dia meninggal nih, Allahyarham, ya kan? Nah, ini nih mengenai status perkawinannya, Yasmin berkawin dengan Abdullah Tan Ye Leong pada tahun 2003. Ini persoalannya maybe Allahyarham kan udah meninggal. Nah ini soalannya apakah punya anak atau tidak, itu aja sih guys ya. Aku tak berani mereka-reka, meneka-neka. Aku tak berani lagi, takutnya salah kan nanti kan. Kalau menurut
komentar kalian gimana nih, geng? Boleh komen ya di ruang komentar. Nah ini, dan keluarganya senantiasa menyifatkan beliau sebagai seorang anak perempuan, kakak dan istri yang sangat disayangi. Nah ini kan aku jadi bingung nih guys, perempuan atau lelaki nih? Tak pastilah, tak tahu. Kawan-kawan ya yang paham, yang tahu cerita sebenarnya mungkin boleh komen di ruang komentar ya. Oke, kita lanjut lagi guys. 4. Jessie. Jessie. If a person who is strong is those who have already faced failure. Kalau kalau dari suaranya udah nampak ini lelaki sih. Dari suaranya pun I'm strong, Erwin. Oke, waalaikumsalam. Udah nampak nih kalau dia lelaki nih. And stand up again. So I want to encourage people to be stand up again. Don't fall down. Aduh. And stand up. Be positive. Kisah Jessie atau lebih dikenali sebagai Jessie Chung merupakan Jessie. perjalanan transformasi Jessie yang J. penuh dengan keberanian dan ketabahan dalam mencari jati diri yang sebenar. Dilahirkan sebagai lelaki di Kuching, Sarawak, beliau telah melalui pembedahan penukaran ini. jantina lebih 2 dekad yang lalu sebelum memulakan kehidupan baru sebagai wanita. Nama beliau mula melonjak di pesada media pada tahun 2005 menerusi perkahwinannya dengan Joshua Beth yang mencetuskan kontroversi memandangkan status undang-undang di Malaysia yang tidak mengiktiraf pertukaran jantina pada dokumen rasmi. Meskipun menghadapi pelbagai cabaran dan kritikan, Jessie terus mengukuhkan namanya bukan sahaja sebagai ikon transgender, malah sebagai seorang pengamal perubatan, usahawan dan artis yang berjaya. Kini beliau menetap di Australia dan terus aktif mengembangkan karier seninya ke peringkat antarabangsa di bawah pengurusan Future Global Entertainment Australia. Kehidupannya di Australia memberi beliau ruang untuk lebih bebas mengekspresikan diri, termasuk penjenamaan semula sebagai nama Jessie. Pencapaian beliau amat memberangsangkan di mana beliau pernah dinamakan sebagai salah seorang artis baharu yang perlu diperhatikan oleh majalah Rolling Stone UK. Walaupun menetap di luar negara, Jessie tetap menganggap Malaysia sebagai tanah airnya dan sering pulang untuk mengadakan konsert serta berkolaborasi dengan artis tempatan seperti Datuk Esim Mizal dan Fauziah Latif. Oke, selanjutnya ada Jessie J. Jessie ya. Oke, lahir di Kuching, Sarawak ya. Enten sekarang beliau berkehidupan di Australia, guys. Cukup berjaya, guys ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini nih, dimana beliau pernah dinamakan sebagai salah seorang artis baru yang perlu diperhatikan oleh majalah Rolling Stone UK. Wah, oke, agak beda antara asli dan gambar, guys ya. Walaupun menetap di luar negara, Jessie tetap menganggap Malaysia sebagai tanah airnya. Oke, itu ya dari Jessie nih. Ini aku baru tahu nih, Jessie. Oh, ya. So, geng, gimana menurut komentar kalian? Boleh komen di kolom komentar. Ini aku baru tahu nih ya. Oke, next video kita lanjut lagi. 3. Saiful Malaysian Idol. Apa kabar dan assalamualaikum semua. Tak dengar macam tak semangat. Assalamualaikum semua. Okey, ketemu lagi. Dan lagu pertama pada petang ini, lagu yang pernah diperkenalkan oleh Hafiz dan Adira, Cimalah Ombak Rindu. Saiful Bakri atau lebih dikenali sebagai Saiful daripada musim pertama Malaysian Idol telah menarik perhatian ramai apabila beliau kini tampil secara terbuka dengan identiti kewanitaan. Beliau mengakui bahawa naluri kewanitaan tersebut telah wujud dalam dirinya sejak sebelum menyertai program reality itu lagi, namun memilih untuk tidak mendedahkannya pada waktu tersebut. Keputusan untuk bertukar imej sepenuhnya ini diambil kerana beliau enggan lagi hidup secara hipokrit dan ingin menjadi diri sendiri, walaupun sedar bahawa pilihan tersebut mencetuskan kontroversi serta bertentangan dengan norma masyarakat dan agama. Kini Saiful yang kadang-kadang menggunakan nama Saifulina dilaporkan bekerja sebagai seorang jurusolek dan masih menetap di Malaysia, berbeza dengan sesetengah personaliti lain yang memilih untuk berhijrah ke luar negara. Beliau meluahkan rasa rindu untuk kembali aktif dalam dunia nyanyian, namun mengakui bahawa penampilan terbaharunya menyukarkan peluang untuk diterima semula oleh industri arus perdana. Meskipun sering menerima kecaman daripada netizen selepas video nyanyiannya itulah, Saiful menyatakan bahawa beliau reda dengan segala kritikan asalkan beliau dapat menjalani kehidupan dengan tenang tanpa menipu diri sendiri. Oke, tak sangka aku, guys. Nama Saiful sekarang berubah jadi siapa tadi namanya? Saiful, kenapa kau berubah? Aduh. Oke, tapi kalau dilihat dari gerak-gerik dia, nah
cara bernyanyi dia ya memang agak lain guys ya. Oke, ya, dan sekarang ini nih aku terkejut nih guys. Perubahan yang cukup drastis sekali guys. Oke. Jujur ini kalau semisal tidak ada yang membedakan kalau dia seorang lelaki, aku pasti akan menyangka dia seorang wanita guys. Karena dari segi visual ya, nampak seperti wanita nih. Nah kan, nampak seperti wanita kalau begini dia. Aduh, Saiful Malaysian Idol ya. Aku baru tahu juga nih, ternyata ada juga ya Malaysian Idol itu ada juga ya. Saiful kadangkala menggunakan nama Saifulina, dilaporkan sebagai juru solek, berarti make up ya, dan masih menetap di Malaysia guys. Aduh, Saifulina, astagfirullahaladzim. Dan kadang itu aku tak habis pikir lagi sih ya, macam mana seseorang boleh seperti itu, awalnya begini jadi begitu ya. Ini kalau sorry itu saya orang yang normal seperti kita tengok wanita cantik pasti wah begitu kan ya, mungkin sudah tidak ada gairah lagi ketika melihat wanita, akhirnya ya seperti itu guys ya. Aduh, aku tak berani komentar lagi, takutnya nanti salah pula nih aku nih geng ya. Aduh, tapi jelas kalau di agama ada pasti haram hukumnya ya. Abang Saifulina. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. 2. Amy AF3. Amy. Dia kat situ. AF3 ini apa? Silakan. Akademi Fantasia ya? Udah tinggal di rumah. Kuda tinggal di rumah. Okey. Mikrofon tu okey, cuba. Halo. Sayunya okey, awaknya okey. Okey. Ini cuba. Saya pernah dengar. Seperti perempuan juga yang ini guys. Oke, Amy. Saya baik terbaik. Akademi Fantasia ya. Emilia binti Muhammad Azlan atau lebih dikenali sebagai Amy AF3 merupakan salah seorang peserta Akademi Fantasia musim ketiga yang pernah mencuri tumpuan menerusi kualiti vokalnya yang unik. Walau bagaimanapun, beberapa tahun selepas berakhirnya program tersebut, beliau kembali menjadi bualan hangat netizen apabila tampil dengan perubahan imej yang sangat drastik daripada seorang wanita kepada penampilan maskulin yang menyerupai lelaki. Transformasi ini mula tular sekitar tahun 2014 apabila foto-foto beliau berpakaian lengkap baju Melayu dan bersongkok semasa sambutan hari raya tersebar di media sosial yang mengingati imej feminin beliau sewaktu di Akademi Fantasia. Penghijrahan identiti Amy ini sering dikaitkan dengan kecenderungan peribadinya yang lebih selesa dengan imej tersebut. Malah beliau kini kerap dilihat menerusi video-video di platform seperti TikTok yang memaparkan kehidupan harian dan gaya hidupnya sebagai seorang lelaki. Kejap. Aku bingung guys. Sebentar. Tajuknya ini kan 6 selebriti tukar jantina. Nah, kalau di part yang Amy Akademi Fantasia 3 ini berarti dia dari perempuan ke lelaki. What? Guys, biar betul lah. Dari wanita menjadi lelaki. Oke. Kalau tadi ya, senara tadi macam Adam Warren, Yasmin Ahmad, lalu siapa lagi, Jessie, Saiful Malaysian Idol. Namanya kan jantina, ya kan? Betul lah, jantan ke betina. Kalau betina ke jantan namanya apa, guys? Tinajan atau apa nih? Aduh. Oke. Kita coba lanjut lagi, guys. Meskipun tindakannya mengundang pelbagai reaksi, kecaman serta doa daripada masyarakat agar beliau kembali ke fitrah asal, dilihat tetap tenang dan tidak lagi aktif dalam industri hiburan arus perdana sebagai penyanyi. Beliau memilih untuk menjalani kehidupan mengikut identiti pilihannya tanpa menghiraukan kritikan yang dilemparkan oleh pihak luar. Biar betul lah, guys. Dari perempuan menjadi lelaki. Ini soalan bodoh ya dari saya. Kok bisa muncul misai dan janggut ini? Gimana caranya? Ini janggut lebih lebat daripada punya saya, guys. Saya malah janggut ini ya, apa ya namanya, cambang atau apalah ini ya, jenggot. Tak selebat
ini dia operasi atau gimana, aku nggak tahu lah guys, dunia seperti itu ya. Dia suntik hormon atau gimana jadi lelaki, aku tak paham lah guys. Kawan-kawan yang paham di dunia kedokteran mungkin boleh komen di ruang komentar guys. Tak sangka lah aku guys, emang boleh ya dari perempuan jadi laki-laki. Kalau laki-laki jadi perempuan sering tengok geng, karena mereka kan suntik hormon ya kan, akhirnya hormon wanita, akhirnya mereka dari fisik lama-lama berubah jadi seperti perempuan. Ini boleh juga ternyata guys, dari perempuan jadi lelaki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke geng, semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang seperti ini guys ya. Aduh, kembali ke fitrah ya. Itu oke, kita lanjut lagi guys, Satu, Nur Sajat. Nah ini paling terkenal nih. Memang daripada kecil saya memang suka pakai baju kakak saya dalam diam-diam kan. Mak bapak saya tak tahu, tiap belakang saya baju kakak saya apa semua, baju adik-adik saya. Lepas tu kadang macam mak saya dah tidur ke apa, saya pakai kasut dia, kasut tinggi dia. Dari kecil ternyata abang dari kecil ternyata dia suka pakai baju akak dia, kasut emak dia, begitu guys ya. Aduh. Nur Sajat atau nama asalnya Muhammad Sajat bin Kamaruzaman dilahirkan pada 23 Februari 1985 di Hospital Lumut Perak dalam sebuah keluarga sederhana. Sejak kecil beliau mendakwa dibesarkan dengan kekeliruan identiti dan sering menyatakan dirinya dilahirkan sebagai Hunsa yang memiliki 2 jantina. Walaupun rekod rasmi pendaftaran negara menyatakan beliau adalah berjantina lelaki. Minatnya dalam dunia kecantikan dan perniagaan bermula sejak kecil lagi apabila beliau sering membantu ibu bapanya menjual pelbagai barangan. Sajat mula mendapat perhatian antarabangsa apabila mewakili Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik Transgender Miss International Queen di Thailand sebelum membina empayar perniagaan kosmetik Let's Cantik dan kedai emas yang berjaya di Malaysia. Kontroversi mengenai jantinanya memuncak pada tahun 2020 apabila beliau memuat naik foto menunaikan umrah dengan bertelekung yang dianggap mencabuli kesucian agama oleh pihak berkuasa Malaysia. Tekanan undang-undang dan dakwaan dikasari oleh Pegawai Jabatan Agama Islam Selangor JAIS semasa siasatan menyebabkannya nekat melarikan diri ke Thailand pada awal tahun 2021. Setelah ditahan di Bangkok kerana isu pasport, beliau akhirnya mendapat suaka politik dan berpindah ke Australia. Di sana Sajat secara rasmi telah menukar status jantinanya kepada wanita mengikut undang-undang Australia dan kini menetap di Sydney sebagai pempengaruh serta usahawan sambil menegaskan dia tidak akan kembali ke tanah air demi keselamatannya. Apakah pendapat anda tentang kisah 6 selebriti yang menukar jantina? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Ya, itulah dia guys ya, beberapa senarai orang-orang yang ya sangat disayangkan sekali guys ya. Mereka menukar kelaminnya dari lelaki menuju ke wanita ya. Dan ini sekarang aku panggilnya abang atau akak nih. Abang Nur Sajat sekarang dia menetap di Australia guys ya, dan dia tidak akan pernah kembali ke tanah air ya Malaysia ya dikarenakan takut dengan keselamatannya guys ya. Itu dia. Aduh, oke, Nur Sajat. Dari fisik memang ya oke lah guys ya, menyerupai wanita memang, tapi itulah haram ya tetap haram guys ya. Sangat disayangkan sekali guys, ya Allah. Ya ini satu frame ya, dulu pernah satu frame dengan Lucinta Luna guys ya, dulu ya. Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Nah itu ya, dia pernah satu frame dengan Lucinta Luna ya, saat itu dengan Datuk Alif Sugri kalau tak silap guys ya. Itu. So, geng, ya macam mana ini kawan-kawan boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Ya, apapun itu, semoga nanti suatu saat, suatu ketika ada penyesalan ya. Itu ya Allah. Ya. Ada yang dari perempuan menuju ke lelaki juga ada tadi guys ya. Aduh, gimana nih guys menurut kalian? Aku sampai speechless guys ya. Astagfirullah.
sampai speechless nih. Aku tak sangka, geng. Ingatkan hanya Nur Sajat aja, ternyata masih banyak ya guys ya. Ini yang dari perempuan jadi lelaki nih. Padahal kalau dia perempuan cantik loh dia guys, serius. Manis kan, tapi ya Allah, itulah geng. Aduh. Ya, so itu dia satu video 6 selebriti yang rela sampai tukar jantina guys ya. So menurut kawan-kawan gimana? Boleh komen di ruang komentar. Pesan yang bisa kita ambil guys ya, semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu, LGBT, kaum pelangi guys ya. Semoga anak-anak kita, cucu kita boleh dijauhkan dengan hal-hal yang menyimpang seperti itu guys ya, yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Saya rasa semua agama tidak menyetujui atau mengharamkan hal ini. Baik itu mungkin Kristen, kalau Islam udah jelas ya, Islam udah jelas. Kristen pun mungkin akan menganggap itu juga sesuatu yang haram juga lah guys ya. Hindu, Buddha kan, itulah. Tapi ya itulah guys, satu video request dari di Instagram ya, dari Bang Rudy Ruach. So kalau menurut kalian ya, komentar kalian macam mana boleh komen di ruang komentar. Ada Adam Warren, ada Yasmin Ahmad, ada Jesse, Saiful ya, Saiful Malaysian Idol, lalu ada Amy, Akademi Fantasia 3, dan terakhir ada Abang Kamiruzaman, atau Nur Sajat guys ya, itulah. So geng, menurut kalian macam mana? Boleh komen di ruang komentar. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala hasad dan hasud syaitan-syaitan yang sampai naudzubillah menelik ya, boleh buat kita terjebak dan melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke, dan akhirnya saya Wak Lonjong geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.